Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus warta-wartanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okey, harapnya anda semua sihat-sihat sahaja untuk siaran hari ini, 6 Januari 2022, hari Jumaat, bertemankan saya Uyaina Arsyad dan juga pasangan saya Syahira Izzati Yaakob. Ya, Yana, hari ini hari Jumaat, jadi esok hari Sabtu dan juga hari Ahad, ramai di antara kita boleh menarik nafas lega kerana beberapa jam saja lagi kita akan bercuti dan dapat untuk meluangkan masa bersama keluarga. Jadi kami di Wanita hari ini doakan agar apa sahaja yang anda rencanakan dapat berjalan dengan baik. Amin, insyaAllah. Syira ada plan nak pergi cuti mana-mana ke? Syira jaga anak je kat rumah buat masa sama ni. kita. Okey, baik. Bercakap tentang cuti juga, mungkin ini sesuatu yang boleh menarik perhatian anda juga, yang mana laluan Batang Kali Genting Highlands dibuka semula. Okey, laluan Batang Kali yang mana telah pun ditutup sejak 16 Disember lalu. Ekoran tragedi tanah runtuh akan dibuka semula pada petang ini, yang mana saya harap anda semua, walaupun jalan ni dah dibuka kan, boleh lebih berhati-hati selepas ini sekiranya melalui jalan ni, sebab kita risau juga kan. Betul. Dengan keadaan cuaca sekarang yang tidak menentu. Jadi ini adalah sedikit yang boleh diberikan perhatian oleh anda semua. Baik, itu sedikit mengenai pembukaan semula Jalan Batang Kali dan juga Genting Highlands. Dan Kak Yana, kalau kita ikutkan sekarang ini telefon pintar berada di merata-rata dan ibu bapa kita juga telah pegang telefon pintar masing-masing, bermakna kita makin terdedah dengan bahaya skamer. Dan ini yang kami ingin kongsikan kepada anda, sedikit peringatan mesra kepada anda untuk elak jadi mangsa skamer dengan melindungi data peribadi anda. Apa itu data peribadi? Antaranya nama penuh, nombor kad pengenalan, nombor pasport, alamat, maklumat perbankan, nombor telefon, email serta foto. Jangan biarkan data peribadi anda dicerobohi. Saya suka apa yang Syira kongsikan ni, sebab yalah zaman sekarang ni kan kita risau, terutamanya untuk ibu bapa kita, mereka mungkin lebih mudah didedahkan dengan kes penipuan ataupun skamer dalam talian kan. Jadi sekadar peringatan buat anda semua, ingatkan ibu bapa kita jangan simply share ataupun jangan dengan senang hati untuk kita berkongsi maklumat peribadi kita kepada orang yang tidak kita kenali. Okey, baik Syira, saya kira ini memang sentiasa juga kita ingatkan di Wanita hari ini, iaitu berkenaan dengan kes COVID-19. Okey, kalau kita lihat, kes masih lagi ada hari demi hari, apatah lagi dengan varian barunya lah. Ini pula pecahan mengikut negeri, dan kalau kita lihat di sini kan, infografik ini menunjukkan yang mana Selangor sebenarnya masih lagi mencatatkan jumlah kes tertinggi. Jadi kita harapkan anda semua dapat tidak melupakan SOP-SOP yang ada. Sebagai contoh, kalau rasa diri itu selesema ataupun batuk, tak berapa sihat, lebih baik berada di rumah, ataupun kalau nak keluar, pakai je pelitup muka, elakkan kawasan-kawasan yang sesak dan sebagainya. Dan kalau boleh juga bawa lah hand sanitizer tu, masih lagi bawa kan. Betul tu Yana, pastikan diri kita ini kalau kita ada simptom dan sebagainya, kita elak untuk keluar berjumpa dengan orang ramai, sebab kita bukan sahaja nak lindungi diri kita, tetapi kita juga nak lindungi orang ramai dan juga insan-insan tersayang di sekeliling kita. Yana. Dan Syira, Yana juga nak berkongsi satu cerita dengan anda semua. Pagi tadi Yana datang sini awal sebenarnya, sebab pagi tadi Yana sempat ke klinik untuk mengambil medical report Yana. Okey, jadi di awal tahun ni Yana nak mengingatkan anda semua, khususnya kepada anda yang mungkin dah menginjak masuk 30-an. Awal 30-an ke pertengahan 30-an ke, ataupun yang dah lebih berusia daripada itu pun, untuk ambil tahu tentang keadaan tubuh badan kita. Okey, kadang-kadang kita tengok dekat luar nampak sihat dan sebagainya, tetapi di dalam kita tak tahu keadaan dalaman tubuh badan kita tu bagaimana. Jadi elok sekiranya kalau anda luangkan sedikit masa, luangkan sedikit kesempatan untuk pergi buat medical check up. Okey? Betul tu Yana. Jadi jangan lupa untuk terus kekal sihat. Kami doakan kita semua di studio dan juga anda di rumah untuk kekal sihat. Amin, Yana, kalau kita ingatkan Rabu lalu, kita ada bincangkan mengenai topik penganiayaan dan juga penderaan kanak-kanak. Kita dua kan yang host? Betul, kita berdua. Dan hari ini kita lagi. Dan perkara ini turut mendapat perhatian Duli Yang Maha Mulia Permaisuri Johor Raja Zari Sofia binti almarhum Sultan Idris Shah. Dan kita ingin kongsikan kepada anda bingkisan istimewa ini. Jom kita tengok. Baru-baru ini Malaysia digemparkan dengan berita seorang kanak-kanak berusia 4 tahun yang maut akibat didera
di Senggarang Batu Pahat. Berita ini turut mendapat perhatian Duli Yang Maha Mulia Permaisuri Johor, Raja Zari Sofia binti almarhum Sultan Idris Shah yang baru-baru ini berkenan mengadakan pertemuan bersama agensi kerajaan dan NGO di Istana Polo Pasir Pelangi, Johor Bahru pada Rabu lalu. Turut berangkat sama bagi menyampaikan pandangan Yang Amat Mulia Cik Puan Besar Khalida. Dalam pertemuan itu, baginda bertitah supaya kerajaan melihat kepada kemungkinan mewujudkan sebuah jabatan khas untuk menangani isu kanak-kanak termasuk penderaan dan buli di sekolah. Pada masa yang sama, Akta Kanak-Kanak juga turut diketengahkan untuk pihak yang berwajib bagi memperkukuhkan lagi supaya tindakan yang lebih proaktif dan agresif boleh diambil. Pada pertemuan itu, Permaisuri Johor turut menzahirkan harapan agar semua pihak berkaitan mengambil langkah untuk menambah baik sistem perlindungan bagi golongan kanak-kanak. Sememangnya bila berkaitan dengan kes-kes berat sebegini, apatah lagi penganiayaan, pengabaian, penderaan terhadap kanak-kanak mendapat perhatian ramai pihak termasuklah juga Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Johor dan juga Cik Puan Khalida. Ingat untuk terus peka dengan keadaan semasa kita supaya kita dapat melindungi insan-insan ini agar negara kita lebih harmoni dan juga lebih sejahtera. Baiklah, hari ini hari Jumaat, hikayat perkahwinan yang bakal kami kongsikan kepada anda. Kata orang bahagia itu kita yang cipta. Bagaimana untuk kita cipta bahagia itu, Yana? Bagaimana tu mungkin tergantung kepada individu itu tersendiri. Dan hari ini macam yang Syirah katakan, hikayat perkahwinan, satu lagi topik yang kita rasa nak bawakan kepada anda yang berkaitan dengan rasa kasih dan sayang, cinta, hubungan dalam mendirikan bahtera rumah tangga ni kan, iaitu semarakkan kembali cinta. Kalau Syirah dah kahwin berapa tahun? Masuk tahun ketiga, 1 Februari 2023 ni. Yana baru setahun jagung. Tetapi apa-apa pun, saya kira tak kisahlah usia perkahwinan tu baru lagi ke, dah bertahun-tahun lamanya ke, semarakkan kembali cinta ni saya kira sangat-sangat perlu. Betul, walaupun kita dah lama berkahwin. Dan anda di luar sana juga boleh turut serta bersama kami dan dengan perbincangan kami pada hari ini. Jangan lupa untuk follow kami di Instagram dan juga TikTok WHITV3 dan juga jangan lupa untuk drop komen di Facebook kami Wanita Hari Ini TV3. Bagaimana anda semarakkan kembali cinta anda bersama pasangan anda? Ayuh kongsikannya bersama dengan kami. Okey Syirah, kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Hujung minggu ni abang angkor ke? Tak, tapi next week kerja malam. Why? Hujung minggu ni Nak pergi Cameron Highland, right? macam mana abang tahu? Umi beritahu tadi. Like the girls? Umi cakap suruh tinggalkan budak-budak kat dia nak jaga. Untuk saya kan? Yes. No, bukan abang yang buat. Abang upah orang untuk buat. That's what I mean, abang organize semua ni untuk saya ke? Ya sayang. Thank you. Tak sangka abang seromantik ni. Macam ni dah kira romantik dah? Of course. Tengok dinner tengah-tengah Rose Garden. Abang. So sayang sukalah abang buat macam ni selalu. Ya, of course tak suka. Tapi bukan selalulah. Kalau setahun sekali ke, 2 kali ke, okey. Tapi kalau selalu, tak romantik. Mesti tersengih-sengih tu kan penonton yang menonton paparan sedikit tu tadi kan. Itu daripada sedutan drama Terima Kasih Cinta yang sebenarnya berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu semarakkan kembali cinta. Syirah, kalau kita bercakap tentang semarakkan kembali cinta ni kan, lain orang lain caranya. Produser kita Fiza Sabjahan kata kalau isteri di rumah masak untuk suami, nasi goreng itu pun dah jadi menyemarakkan kembali cinta. Betul, untuk menyemarakkan cinta ini tak perlu
yang mewah-mewah. Kadang-kadang yang simple-simple pun dah cukup untuk menambat hati pasangan Gitu. kita. Dan untuk menyemarakkan cinta di dalam studio, wanita hari ini pastinya bersama kami. Kalau dapat izinkan saya untuk perkenalkan, di sebelah kiri kami adalah Datin Rebecca Nur Al-Islam, seorang selebriti dan juga seorang ibu serta isteri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar awak berdua? Alhamdulillah Cantik sihat. sangat, eh? Alah, yang cakap tahu apa kurangnya. Dan tahniah. Terima kasih. Dah 5 bulan. Yes, alhamdulillah. Kandungan ke-7. Yes. Anak ke-7. Alhamdulillah, ya Allah, mewah rezeki. Okey. Dan di sebelah kanannya juga adalah Syafiqah Johari, iaitu isteri kepada selebriti kita Atu Zero. Assalamualaikum kedua-duanya. Hai. Waalaikumsalam. Halo, dapat tak punya keserasian tu. Jawab salam pun serentak tau. Sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Terima kasih sudi bersama dengan kita di studio. Dan pastinya di hujung sekali antara yang popular di wanita hari ini adalah perunding motivasi Encik Saiful Bahri Osman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Syairah dan juga Mama Uyai. Ya. Tapi kan produser kita tanya kenapalah tu dia macam sengih-sengih, malu-malu, Simple macam tu. Sebab jarang duduk dalam satu meja. Alah. Ni yang kita nak tanya kejap lagi ni. Are you ready? Ready Baiklah, untuk membuka topik perbincangan kita pada tengah hari yang mulia ini, tengah hari Jumaat ni. Kalau kita ikutkan, kalau kita terima satu kad perkahwinan walimatul urus tu, kita akan kata semoga berbahagia til jannah. Persoalannya, untuk kita menyusuri rumah tangga itu til jannah, bagaimana? Kalau dapat saya mulakan dengan Encik Saiful terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih kepada hos kita Puan Syairah dan juga Uyai dan juga kepada rakan-rakan saya yang ada kat sini. Alhamdulillah, syukur. Baik, saya ingat Hero jawab dulu. Abang jangan tekan-tekan saya. Okey, baik. Bagaimana caranya ataupun bagaimana kaedahnya untuk yang dikatakan til jannah hingga ke akhir hayat, hingga ke syurga dan sebagainya. Of course, sebenarnya topik perbincangan kita pada hari ini adalah semarakkan kembali rasa cinta di antara pasangan. So of course, bila kita sebut tentang semarakkan cinta ni, dia lahir daripada dalam. So suka tak suka, dari sudut pandangan saya pada hari ini, berdasarkan kes-kes kajian saya yang lepas, sesi kaunseling dan sebagainya, bila dia datang daripada dalam tu, dia tak akan lari daripada dua faktor utama, iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor dalaman adalah hati. Itu yang katakan tadi tu, hati. So kenapa hati? Sebab apabila seseorang itu dia yakin bahawa pasangan dia tersebut mampu untuk membahagiakan dia, maka secara tak langsung keyakinan tersebut dia akan mendatangkan rasa percaya kepada pasangan tersebut. Dan apa yang paling utama sekali, semua orang tahu, semua orang biasa dengar, kalau kita ingat kembali kepada apa yang Nabi SAW selalu doakan. Apa yang Nabi doakan, minta Allah tetapkan hati supaya tidak membolak-balikkan. Kenapa? Sebab hati manusia ini, hati insan ini dijaga oleh Tuhan. So of course, untuk sampai bila-bila, forever, til jannah tersebut, kita memerlukan apa dia? Yang kedua, iaitu doa. Kenapa hati doa? Dan doa. Doa. Okey. Sebab doa itulah yang akan menjadi tali di antara seseorang manusia itu dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk tetapkan hati tersebut. So yang inilah yang kadang-kadang ramai di antara klien yang saya jumpa, harapan ataupun keinginan tu diletak kepada pasangan semata-mata. Tetapi dia tak pergi yang pertama, yang paling utama, yang memegang kepada hati-hati tersebut. Yang ini Tuhan. Wow. Mukadimah yang saya kira sangat wow ya oleh Encik Saiful. Rindulah sebenarnya Encik Saiful di studio wanita hari ini. Selamat kembali. Okey, baik. Kalau kita bercakap tentang nak menyemarakkan rasa cinta ni kan, setiap pasangan tu dia ada rasa cinta yang tersendiri. Cara menzahirkannya pun ada cara yang tersendiri. Kan Datin, kadang-kadang ada orang memancing ikan sama-sama, mendaki gunung bersama-sama, tidur malam sembang bersama-sama, tengok movie pun sama-sama. Tetapi untuk pasangan kita yang ada pada hari ini, Abang Atu dan juga Kak Syafiqah. Okey, mungkin boleh kongsikan Atu dan Syafiqah, bagaimana sebenarnya untuk anda berdua menyemarakkan rasa cinta? Kita tanya dulu kepada yang tersipu-sipu malu tu. Sebenarnya saya setujulah apa cakap tadi kan. Cuma itulah, kalau macam saya menghargailah, menghargai pasangan. Minta maaf saya salah bantal sebenarnya. Sebenarnya kita kena menghargai, sebab itu macam saya, sebab itu pilihan kita. Macam kalau kita tak menghargai pasangan, ibarat kita tak menghargai diri sendiri. Wow. Saya Google tadi tu, saya Google. Sempat buat research lagi. Saya kongsilah. Macam saya pula, sebab saya tu dia sangat busy dengan jadi saya adalah suri rumah dan bekerja di rumah saja, jadi saya menjaga anak. Jadi saya sangat fleksibel lah dengan Atu ni. Cuma saya
mencuri masa dia dengan membuat misi bantuan lah. Jadi macam misi bantuan yang ni kita bergerak berdua je kan. Time tu lah kita berkomunikasi. Kadang bergurau kat situ, bergaduh kat situ. Tapi menarik sebenarnya. Inilah saya rasa keunikan untuk pasangan Syafiqah dan juga Atu ni kan. Kalau orang lain macam kita cakap tadi lah, cara mereka berbeza. Dan cara anda berdua adalah dengan memberi. Itu caranya untuk menyemarakkan rasa cinta antara anda berdua. Betul. Bila kita sayang masyarakat, kita sayangkan orang sekeliling kita, maknanya kita boleh sayang orang yang terdekat. Apa yang saya rasakan lah. Sebab kita makin lama makin tua kan. Jadi kita tak ada masa. Macam anak makin lama makin besar kan. Jadi macam itulah saya dengan Atu untuk spend time together. Masya Allah. Hebat. Itu dia kisah cinta di antara Arthur dan juga isterinya Syafiqah. Kalau bagi Datin Rebecca sendiri, kita melihat Datin Rebecca seorang ibu penyayang yang rapat sangat dengan anak-anak dan sebagainya. Bagaimana Datin dan juga suami Datuk menyemarakkan rasa cinta itu dengan anak-anak ini? Macam saya kan, bila kita dah berkahwin dan dah beralam rumah tangga dan mempunyai anak yang ramai, anak tu adalah memang pengikat kasih sayang. Sebab makin lama makin kahwin, segala semua benda kita tahu. Tiada rahsia antara kita kan. So jadi kalau kita tidak berhati-hati dengan alam perkahwinan, memang akan kewujudan dari segi bosan tu akan ada. Kita akan ada rasa macam benda yang sama. So jadi macam saya dengan suami akan melakukan sesuatu benda yang mungkin berlainan lah. Macam kadang-kadang kita pergi tidur hotel ke without anak-anak. Tapi like me, secara terus terang, I tak boleh bercuti lama-lama dengan cik suami kalau tak bawa yang anak-anak saya. Tentera saya. Sebab saya, ibu ni mungkin perasaan lain. Salah. Betul. Lepas tu rasa macam tak tenang. Alamak, macam mana dia kesiannya. Macam tak boleh. So jadi I'm more happy if I berholiday, berspend time dengan suami dengan anak-anak sekali. Jadi bila ada anak-anak tu rasa macam okey dah. Tak ingat apa-apa dah. Maknanya kita dah satu family dah complete. Suami ada, anak ada, very easy. Wah. Memang saya kira pengorbanan yang luar biasa juga sebab saya faham apa yang Datin katakan tadi. Saya New Year hari tu pun saya berdua je dengan suami. Lah sepanjang perjalanan tu teringat-ingat dekat anak kan. Itulah apatah lagi ada sekarang nak masuk 7 orang anak. Masya-Allah, masya-Allah. Okey, baik, banyak lagi yang kita nak tanya kepada tetamu kita, terutamanya kepada Atu tu. Kita sengih daripada tadi tu, geram pula rasanya. Tapi sebelum tu Syira, kita nak ke bingkisan yang disediakan oleh rakan wartawan kita. Jom kita saksikan. Definisi bahagia bagi setiap individu pastinya berlainan. Namun, pada Aceh dan Anne, cara mereka menyemarakkan cinta adalah dengan saling melengkapi dan menerima baik buruk pasangan. Mari kita selami semarak cinta mereka. Ceritanya makcik kita orang ni jual ikan, and then lepas tu makcik cakap lah sementara tak dapat kerja lain, jomlah tolong dia punya ikan kat pasar kan. Kita macam kita okey je lah, jomlah cakap sambil tolong-tolong tu, ya Allah tak sangka pula dapat ikan besar. Daripada situlah kita orang macam betul kereta rosak, dia buka bengkel kereta. Saya hantarlah kereta saya dekat bengkel dia. Mulalah permulaannya tu. Aku rasa perlulah bila cerita benda-benda ni. Apa-apa masalah, say sorry secepat mungkin, jangan panjang-panjang. Kan, sentiasa gunakan momen-momen yang komedi bersama dengan wife, dan respect each other. Suami respect suami kepada isteri, respect isteri kepada suami. Dan bila timbulnya soal anak, jangan pening-pening. Sampai satu masa nampak sebesar-besar budak ada ni kat bawah ni. Kakak sini kejap. Daripada 2.4 kilo dan sekarang. Ini definisi kebahagiaan sekarang. Kalau nak tahu. Okey, aktiviti yang kita orang selalu buat bersama, yang saya senang nak follow dia, apa aktiviti hobi dia buat, saya buat. Okey, contoh kita orang main motocross. Saya pun cepur dalam motocross. Bukanlah orang cakap kita ni hardcore sangat baik benda tu, tapi kita cuba layan dia. Ikut je pergi main motocross, sediakan barang-barang dia. And then sambil tu kita pun mainlah sekali kan. Libatkan semua ahli keluarga yang ada. Orang tahu walaupun kita tak ada, tapi kita ada anak-anak saudara. Kita bahagiakan anak-anak saudara tu.
pada isteriku Nur Hasanah binti Yahya. InsyaAllah dengan bermulanya jabat tangan bersama Tok Kadi, di situlah satu seruan ataupun semangat yang aura yang mengalir daripada tulang sulbi sampailah ke kepala otak dan hati saya ni untuk sedia menjaga awak sampailah ke hujung nafas saya. Dan sekiranya saya pergi, saya nak saya ada dalam ingatan awak dan dalam doa awak. Itu saja. Terima kasih Bi sama ni menerima saya, kekurangan dan kelebihan saya. Awaklah lelaki yang paling penyabar yang saya pernah kenal. Walaupun apa saja orang cakap, awak boleh terima. Lepas tu apa lagi? Macam minta air raya pula ya. Sungguh hebat, sungguh luar biasa Aceh dan isterinya ni. Dan Atu pun tadi sempat mengesat air matanya. Sebab yelah kadang-kadang orang yang sentiasa membuat lawak dan buat orang ketawa ni deep down dalaman tu tak ada siapa yang tahu kan? Tak apa, janji ada payment. Okey. Baik, Cik Saiful. Nakal ya? Okey, Cik Saiful. Kalau kita bercakap tentang nak menyemarakkan kembali cinta ni kan, mungkin kita boleh fokuskan juga kepada pasangan yang mungkin dah lama mendirikan rumah tangga kan. Makin lama setiap hari kita nampak muka yang sama. Tidur di atas katil pun sebelah orang yang sama. Makan pun suap orang yang sama. Mungkin akan timbul rasa bosan. Lama-lama kita dah rasa benda tu dah terlalu biasa. Apa yang kita katakan, apa yang kita luahkan, pergerakan kita, perbuatan kita pun dah tak ada sensitivitinya dekat situ. Macam mana Cik Saiful untuk kita pastikan yang walaupun kita bersama dengan orang itu sehingga akhir hayat kita, sampai ke jannah, Pak kata Syirah tadi, tidak ada rasa bosan tu dan sentiasa semarak rasa cinta tu. Okey, terima kasih. Ya, satu soalan yang bagus. Topik kita pada hari ini, semarakkan kembali cinta tu, dia akan bermula dengan satu perbuatan iaitu mencipta. So bila dia mencipta, that means maknanya kita kena melakukan perkara tersebut. Okey, baik. Kalau tadi saya membincangkan tentang faktor dalaman yang berkaitan dengan hati, bagaimana kita mentafsirkan perasaan cinta tu dan sebagainya. So of course lah saya kagum dengan dating Rabika kita. Dulu saya tak salah saya jumpa dia bersama dengan beliau waktu yang ke-6. Sekarang yang ke-7, alhamdulillah, syukur. InsyaAllah tahun depan yang ke-8. Amin. Okey, yang kedua ni saya nak bawa menurut apa yang soalan yang Uya bagi maklumkan sebentar tadi, iaitu faktor luaran, dalaman, luaran. So bagaimana untuk kita naikkan semula current bila sentuh tu ada current. Kan? So antaranya hasil penelitian saya kepada kajian lapangan saya, terutama bagi mereka yang telah pun berusia yang ada di luar sana, kalau dapat tolonglah sama ada kalian menciptakan minat ataupun hobi yang sama. Kalau tak mampu, bab kata Syakira tadi, saya tak mampu main bola macam suami saya. Tak apa. That means maksudnya pada ketika itu kita menanam ataupun mewujudkan minat kepada hobi pasangan. So secara tak langsung kita akan lebih memberi yang dikatakan sebagai apa? Masa. So ingat kasih sayang ni dia tak nilai semata-mata dari sudut wang ringgit, harta dan sebagainya, tetapi key point dia adalah apa dia? Masa. So lagi banyak masa itu digunakan untuk kebersamaan, maka lagi banyaklah momen-momen ataupun cetusan semarak cinta itu akan diwujudkan. Masya Allah. So dan itu nombor satu lah. Dan of course lah, bila kita tak minat memancing, contoh pasangan, tak minat memancing, tapi hormati pasangan kita yang minat memancing. Jangan kutuk, jangan hina, jangan kecam. So, hormat minatnya itu hormat minatnya tersebut, tetapi dalam keadaan yang terkawal. Janganlah sampai seminggu yang suami pula. Ya. Cik, saya pun dah sebut dekat wanita hari ni okey apa mancing kan. Tapi janganlah sampai 3-4 hari keluar tak balik-balik. So berpada-pada. Betul. So isteri pula, kita tak boleh lawan sebab rancangan wanita hari ini kata kita kena support minat dan hobi tak sebab Encik Saiful cakap. Dalam keadaan yang berpada-pada. So that means maknanya dalam kita ambil pertengahan dan cantiknya seseorang itu apabila dia tidak lebih dan dia tidak kurang. Wallahualam. Maksudnya kita kena raikan perbezaan itu. Betul, raikan perbezaan tersebut. Betul. Kalau kita ingatkan kembali tadi kita dah katakan bahawa kebahagiaan ini kita yang cipta dan setiap orang itu adalah berbeza.
Macam Arthur dan juga Syafiqah sendiri, kalian berkongsi kebahagiaan dengan orang lain. Kadang-kadang kita ni sebagai manusia lupa untuk bersyukur. Kita membandingkan kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain. Ada orang kita nampak mewah, kenapa kita tak mewah? Bagi kalian berdua sendiri, bagaimana kalian mensyukuri dengan memberi kepada orang lain? Apa tahu saya? Saya jawab dululah. Saya meminimaliskan kehendak. Jadi apa yang saya buat adalah saya menghormati dia. Kalau dia rasa benda tu tidak perlu, kita kurangkan apa yang kita nak. Jadi apa yang dia rasa dia mahukan, kita support apa yang dia nak. Saya mahu. AI pernah offer kan? Kita tak pernah offer. Jangan begitu. Janganlah. Nanti marah rumah rambut saya di rumah nanti. Tapi Atu, macam mana Atu? Macam yang Syafiqah kongsikan tadi kan, hubungan anda berdua ni istimewanya adalah kebahagiaan yang dicari. Semaraknya rasa cinta tu kembali adalah apabila anda memberi kepada masyarakat. Mungkin kita kalau nak macam yang Syirah katakan tadi, banding-bandingkan mungkin dengan social media sekarang kan Atu. Wah, suami dia beli kereta. Wah, suami dia bawa berjalan ke Switzerland dan sebagainya. Tetapi untuk anda berdua, macam mana sebenarnya dengan keinginan untuk memberi kepada orang lain itu sebenarnya yang menyemarakkan lagi hubungan kasih sayang antara anda berdua ni? Terlampau deep dia punya soalan ni. Kita bila kita lihat orang yang lebih susah daripada kita. Macam Atu pun keadaan dia lebih susah daripada saya. Jadi dia ingin membantu orang yang lebih susah daripada dia. Macam saya ambil tips daripada arwah bapa saya lah. Macam tadi dia cakap, kita banyakkan bersyukur lah. Kalau kita merungut, tak akan habis benda tu. Betul. Tapi kalau kita bersyukur, benda tu kita akan hargai. Macam saya cakap tadi, kalau kita biasa menghargai walaupun kecil-kecil perkara, kita akan sayang nak tinggalkan dia. Kita akan sayang walaupun sekejap nak tinggalkan dia, pergi kerja pun sayang. Jadi iyalah. Kenapa dapat TV? Dapat TV pun dah. Jadi itulah saya kalau tak ada kerja, saya memang duduk di rumah lah. Saya memang jaga dia. Handphone dia nak pergi charge pun saya tolong charge. Alah. Iya ke? Iya kan. Alah, tapi Syafiqah mesti tak kering gusi kan dengan Atu kan? Ada je benda kelakar yang dia buat kan? Dia kalau nak bergaduh je, mesti dia akan kawal emosi saya dengan lawak dia lah. Tapi bergaduh pun ada hikmahnya. Macam kita orang pernah pergi London 14 jam. Kita orang bergaduh dalam kapal terbang. First nak pergi terbang. Rasa cepat perjalanan tu. Hikmahnya dekat situ. Banyak tu. Kita terasa benda tu cepat lah. Tapi bila sampai London tu hilanglah gaduh tu. Alah. Itu yang kapal terbang dah itu yang keluar nombor 2. Okey, baik. Kita nak cakap juga untuk pasangan kan yang dah ada anak. Untuk Syafiqah dengan Atu dah ada 2 orang anak, alhamdulillah. Untuk Datin coming soon 7 orang anak, masya-Allah, alhamdulillah. Total sebenarnya 9. Wow, ya Allah, luar biasa. Terbayang tu macam mana. Step son, step daughter kan. So ada 9 dalam rumah. Ya Allah, ya Tuanku. Tapi mungkin Datin boleh kongsikan juga kan. Orang kata kan, Cik Saiful, kadang-kadang kita ni sebagai isteri, bila kita dah menjadi ibu, kita lupa tanggungjawab kita sebagai isteri. Kadang-kadang kita terlalu fikirkan, anak dah makan ke belum, anak dah mandi ke belum, sekolah anak, kerja rumahnya macam mana, baju nak setrika, yada itu. Kadang-kadang benda tu betul. Tapi mungkin Datin boleh kongsikan macam mana sebenarnya walaupun benda tu betul kelemahan isteri dan juga wanita kan. Tapi actually suami juga kena memahamilah. Suami saya ada di luar sebenarnya. Suami saya dia actually semua para suami kena memahamilah. Betul. Sebab isteri ni Allah dah bagi banyak benda yang dia dah buat. Okey. Contohnya isteri sakit period, sakit nak beranak, sakit macam-macam lah. Yang isteri ni, yang lelaki kalau orang kata seronok je, macam tu lah kan. Atau tu buat muka. Okay, nanti buat muka nanti. Betul. Isteri ni dia ada senggugut, kena beranak. Kalau dia tak boleh normal, dia kena caesar macam saya. So jadi bila dah ada anak ramai tu macam yang mereka cakap tadilah, kita kena bersyukur dan kita kena memberi kerjasama, kita give and take dan kita jangan berkira sangat. Maknanya kita jangan rasa macam kita suami jangan ada sifat macam isteri aku ni dah ada bini banyak mengabaikan aku. Tak bolehlah macam tu, tak fair bagi bini. Sebab bini ni macam-macam benda, walaupun dia kerja kadang-kadang dengan anak ni dia bonding dia lain tahu. Dia macam akan tanya homework macam mana, anak dah makan. Suami tak, suami dia tertumpu pada kerja. Dia sayang kita tetapi dia punya kasih sayang tidak menunjuk macam isteri tu. Sebab wanita ni lain, lembut dia, ibu ni lain. Dia akan macam care terlebih-lebih. Tapi macam suami ni dia nampak okeylah tu. Macam tu. So jadi macam saya dengan
dengan suami selalu bercakap jugalah like macam okey, tapi alhamdulillah suami saya tak ada masalah tentang yang macam saya dengan anak terlebih ke apa ke, tak ada. Sebab anak-anak saya manja dengan dua-dua. Dia kalau tak ada papa tak boleh, kalau tak ada mami pun tak boleh. Dia kena ada saya. So saya bersyukurlah. Kena ada papa, kena ada mami. Yes. Tapi kan Syirah, saya nak tanya sedikit lagi kepada Datin. Sekarang ni kandungan yang ke-7 dan saya ada terbaca yang ada sedikit komplikasi ataupun risiko kepada Datin sendiri, bukan kepada anak itu, sebab mungkin dah beberapa kali melalui pembedahan ya Datin. Betul. Mungkin Datin boleh kongsikan sikit. Sebenarnya saya pun terkejut sebab this year saya akan melahirkan baby ni, umur saya dah 37 tahun. So pada saya kalau mungkin kalau saya normal tiada masalah. Macam mak saya lah, saya adik-beradik 8 orang, semua normal tak ada masalah. So macam saya banyak Caesar. So jadi bila Caesar ni doktor kata alamak ni dah high risk, not dari high risk tu daripada baby should be insyaAllah okey daripada saya. So saya pula masa tu agak macam terkejut dan lepas tu saya macam berdoa lah, saya macam reda je macam tapi my husband dengan doktor dah suruh I decide you want to keep or you want to. Tapi saya macam ni tau, saya hati seorang ibu tu lain. On that time bila doktor tanya, saya rasa macam saya kuat nak keep. Dan lagi-lagi bila doktor scan dah ada jantung. So macam rasa tu lagi kuat. Saya nak buang, saya rasa macam why? Kenapa kena buang? Why not you trust Allah? Macam itulah. Saya rasa macam tak apalah, saya reda. And then doktor bawa ambil darah, doktor hantar pergi US apa semua, doktor kata okey, nampak semua okey lah. So sekarang ni menunggu je lah. Menunggu hari insyaAllah dalam awal bulan 5 macam tu. InsyaAllah tak ada apa-apa, doakan saya. Dan anak yang ke-7 ni insyaAllah dapat mengeratkan lagi, menghangatkan lagi hubungan suami seorang isteri. ibu tu semua. Betul. Sebenarnya pengorbanan lah, pengorbanan seorang ibu. Ada orang korbankan masa, ada orang seorang isteri, pengorbanan seorang isteri, seorang ibu, ada orang kita korbankan masa, ada orang kita korbankan wang ringgit dan sebagainya. Nah, kalau dapat saya kongsikan sedikit komen di Facebook. Daripada Nurul Atalia. Alhamdulillah saya berkahwin pada usia 19 tahun. Wow, muda tu. Dan sekarang usia saya dah 40 tahun. Syukur usia perkahwinan dah masuk 20 tahun. Dari dulu apa sahaja hobi suami saya akan follow je. Semoga hubungan kami kekal hingga ke jannah. Amin. Kami doakan. Dan seterusnya Encik Muhammad Saleh Atan selalu memuji pasangan. Jangan cari salah-salah pasangan walaupun hal-hal remeh. Kerap bersama pasangan. Dan juga berbincang dengan cara positif, jauhkan dari adanya orang ketiga. Setuju ke tak setuju? Setuju. Saya setuju. Berani tak cakap setuju. Bukannya wanita lain je sebenarnya. Betul. Maknanya kadang-kadang kawan-kawan pun boleh menjadi orang ketiga tu yang menghasut. Kadang-kadang kawan lelaki kan. Betul. Cakap kau apa ni, ada peluang lagi. Dia selalu pergi main bola kan. Kita tak tahu apa yang dia bercerita kan. Aduh, ada sebarang komen tentang kenyataan tu tadi? Menghormati. Kita masuk dekat program ni, kita itulah bini lah tu. Tapi yalah, jokes aside kan Cik Saiful, kalau kita cakap tentang semarakkan rasa cinta ni, kita rasa topik ni santai, relax dan sebagainya. Tapi sebenarnya dalam topik ni dia ada tanggungjawab yang besar. Betul. Kan macam mana sebenarnya, betapa pentingnya kita sebagai pasangan suami isteri yang dah ada hubungan yang halal, ada anak dan mungkin yang ada cucu kan. Macam mana, betapa pentingnya sebenarnya untuk kita setiap hari perlu ada orang kata perkara-perkara baru yang kita lakukan dengan pasangan kita, untuk pasangan kita, supaya rasa cinta tu makin lama makin mekar, harum, wangi. Okey, baik. Nombor satu, mindset. So, of course, ramai di antara pasangan yang jarang boleh terima bila sesuatu ujian yang dikirimkan oleh Tuhan. So, sebenarnya ujian yang Allah datangkan itu adalah suatu anugerah bagi saya lah. Yang sepatutnya setiap pasangan tu dia kena syukuri, sama ada benda tu dia nampak dari side yang positif ataupun yang negatif. Tapi ada kalanya apabila seseorang tersebut mendapat sesuatu ujian dalam hidup dan dia bersyukur dengan ujian tersebut. Contoh Datin sendiri pun dapat satu ujian iaitu anak ke-7 walaupun berisiko, tetapi secara tak langsung dengan ujian tersebut sebenarnya Allah sedang menghantarkan sesuatu perkara untuk menyemarakkan rasa feeling suami, sayang suami ataupun kasihan suami kepada isteri sebagai contoh. Yang tu kita jarang nampak. Betul. Because yang itu dinamakan sebagai hikmah. Sebab sesuatu ujian yang Allah kirimkan pasti di belakangnya ada hikmah yang sedang Allah aturkan. Sebab itulah dikatakan bahawa jadilah pasangan yang ikhlas berbanding dengan pasangan yang baik.
Kerana pasangan yang baik itu belum tentu kebaikan itu disusuli dengan ikhlas. Tetapi kalau pasangan tersebut dia mengikhlaskan diri dia kepada pasangan, confirm kebaikan akan datang bersama dengan keikhlasan. Wow, Atuh, caption Instagram baru Atuh. Itulah. Nanti tulis balik Cik Safa ada lagi nak tambah ke? Tak apa, bagi ruang kat Okey, banyak lagi kita nak tanya kepada tetamu kita. Baiklah, sebelum itu kita nak dengarkan apa kata orang ramai mengenai topik kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Betul Abang Saiful, ikhlas. Amin. Rolling. Okey, rolling. Okey, Kak boleh nama penuh nama dengan binti sini. Okey, nama saya Pachapati Habiti Nazri. Okey, Kakak. Itulah sedikitlah dapat kita dengar tentang pendapat orang ramai berkenaan dengan topik kita. Tapi tak apa. Okey, Atu. Ya, saya. Sekarang ni ada 2 orang anak, betul? Ya. Okey, ada bercadang untuk bertambah ataupun cukup anda berempat ataupun bagaimana? Kalau saya dibagi, saya tak tolak sebenarnya. Tapi itulah family planning kan. Betul-betul. Baru kita bawa topik itu semalam. Betul. Semalam Flight mahal sekarang. Jadi kita orang kena plan. Dia nak balik kampung ke Sabah, kita orang kena plan. Jadi kalau ramai sangat, ini kan susah kita orang nak balik kampung. Ya, saya setuju dengan apa yang anda berdua kongsikan. Nanti Mamak kan kena fikir juga kan. Nanti Datin bagi tips lah Datin. Sebab itulah. Sebenarnya ramai lagi seronok kan. Itu pun suami saya dah berfikir dah ni. Tahun ni kena balik raya Sarawak. Berapa orang nak kena bawa? Berapa orang? Suami saya Sarawak. Jadi flight ticket pun boleh tahan kan. So dia macam, alamak berapa ramai ni. Macam saya pun dah 2 kali Caesar juga. Jadi dua-dua tu Caesar? Dua-dua Caesar. Jadi the third one, kalau nak, maknanya kena Caesar lah juga. Betul, jadi tak boleh normal dah. Kami mengambil masa yang jauh lah sikit untuk kita mendapatkan yang last or third last. Macam tu lah. Tapi yang penting kena discuss dulu dengan doktor kan. Tapi ini juga yang saya nak tanya. Bila kita bercakap tentang keluarga kan, bukan kita dengan pasangan kita je. Bukan suami dan isteri sahaja. Bukan ayah dan ibu tu sahaja. Tapi melibatkan anak-anak. Anak-anak ni sendiri yang akan lihat bagaimana kemesraan antara ibu bapa mereka. Anak-anak ni juga yang akan melihat bagaimana bapa melayan ibunya, bagaimana dia melayan anak-anaknya. Jadi mungkin ini juga yang anda berdua terapkan daripada sekarang. Kemesraan apa yang anda tunjukkan kepada anak-anak ini juga penting untuk membentuk mereka menjadi orang yang penyayang juga satu hari nanti. Mungkin Syafiqah boleh kongsikan. Macam kami bukan kepada anak-anak saja. Macam adik-adik Atu ada masih kecil lagi. Okey. Yang paling kecil tingkatan 3. Jadi ada lagi 3 orang yang belum kahwin lagi. Maknanya ada lagi 2 orang yang belum kahwin lagi. Atu sekarang umur berapa? 30 yang masuk. 31. 31. Ada lagi. Jadi Atu family ni ramai. Jadi kalau ni memang meriah lah. Meriah lah kalau kita balik sana memang meriah lah kan. Jadi kami ni adalah contoh-contoh untuk mereka yang di sana dan anak-anak. Kalau yang paling terdekat adalah adik-adik lah. Kita kadang-kadang kita nak jangan buat, sebab kita ada pengalaman macam ni. Kita ada kan bagi nasihat kat mereka. Jangan tinggikan suara depan anak-anak lah. Itu yang penting kan. Kalau nak marah pun marah. Macam saya selalu marah, saya akan dalam nada bergurau. Jadi anak tak tahu dia ni marah ke bergurau ni. Dia ni marah ke buat lawak. Tapi Atu macam mana? Adakah sentiasa macam berjenaka ataupun sebenarnya ada juga sisi serius seorang Atu, Syafiqah? Saya juga ada kadang-kadang ada macam tentera juga kita kat rumah. Ada komandonya lah. Saya serius time tidur je, saya serius. Saya akan serius. Kalau bangun memang saya tak pernah serius. Mana tengah tidur tu serius? Tak apalah. Dalam menyusuri rumah tangga yang bahagia, kita membentuk rumah tangga yang harmoni ini, kalau dapat saya tanyakan kepada Datin Rebecca, apakah tips kebahagiaan yang boleh Datin kongsikan kepada mereka-mereka di luar sana, terutamanya bagi pasangan-pasangan muda ini? Okey, tipsnya kita kena tenungkan kehidupan. Ambil satu word je. Life is too short. Okey, kehidupan tu hanya sementara. Kalau kita kehilangan orang yang kita sayang, kita akan menyesal. Akan satu hari kita akan menyesal lah, rasa macam dia hilang, dia diambil Allah dan kita akan rasa macam, oh my God, kita akan teringat past yang kita pernah buat benda-benda yang mungkin buat dia marah, buat dia sedih apa semua. Jadi selagi kita bersama dengan orang yang kita sayang tu, macam mereka cakaplah, kita hargai mereka. Maknanya hargai pasangan, hargai anak-anak, hargai orang sekeliling. So life is too short kan, which is kita tak tahu bila dia pergi dulu ke, kita pergi dulu ke, anak-anak ke. Itu benda yang paling menakutkan lah sebenarnya. So jadi kita sentiasa bersyukur dan hargai orang yang kita sayang. Love apa yang Datin kongsikan itu tadi. Dan sedikit daripada Syafiqah dan Atu tentang macam mana sebenarnya kita nak menyemarakkan kembali cinta. Tak kisahlah berapa tahun dah mendirikan rumah tangga sekalipun.
Oh, apa mau bagi tips? Tak adalah bagi tips. Cuma itulah macam cakap tadi, menghargai. Walaupun dia marah, hargai dia. Klise lah, klise. Apa yang habis tu? Apa yang lagi? Bergaduh saja hari-hari. Bergaduh. Kalau boleh dalam seminggu tu 4 kali lah. Sebab ke dalam pergaduhan tu akan mewujudkan kita punya kasih sayang tu makin erat. Persefahaman sebenarnya. Bila kita bergaduh tu baru kita tahu. Oh, betul. ini silap. Ini semua pasal kau tahu. Ada block, unblock balik tak? Itu tak ada. Oh, itu tak ada lah. Dia selalu unfollow je. High school kan? Unfollow unfollow. Okey, baik. Encik Saiful, sedikit kata-kata terakhir untuk kita rangkumkan perbincangan kita pada tengah hari ini. Okey, saya kaitkan dengan apa yang saya katakan mula-mula tadi. So, carilah orang kata kemuliaan itu di sisi Tuhan, bukan di sisi manusia. Baik. Sebab barang siapa yang mencari kemuliaan di sisi manusia, hatta pasangannya sekalipun, dia bakal mengundang kemukaan daripada Tuhan. So, barang siapa yang dicari kemuliaan di sisi Tuhan, confirm dia akan mendapat kemuliaan di sisi manusia. So, dan terutama di sisi pasangan. Sebab kata Datin Ravika tadi, menghargai sementara masih ada. Dan orang yang paling bijak, kata Nabi SAW, adalah orang yang sentiasa mengingatkan diri dia tentang hal kematiannya. Dan dia akan jadikan sesuatu yang paling terbaik dalam hidupnya apabila dia mengingatkan hal kematian tentang dirinya. Masya Allah. Wow. Kita ingat topik ini begitu santai, begitu gelak ketawa dengan kehadiran Atu di sini kan. Tapi sebenarnya mesej yang disampaikan oleh anda berempat sangat-sangat memberi orang kata semangat untuk kita semua juga sebenarnya kan. Untuk menyemarakkan rasa cinta bersama dengan pasangan ni, sebab setiap orang yang mendirikan rumah tangga tu mesti nak berkekalan sehingga ke syurga. Baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada keempat tetamu kita kerana sudi berkongsi pengalaman dan juga tips-tips berguna untuk menjadi manfaat kepada penonton-penonton di luar sana. Dan kita nak berehat seketika. Tapi sebelum tu, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Terima kasih. Happy birthday to you. Nah, sayang kan. Terima kasih. Terima kasih ya bagi ruang. Ini saya tak buat ni. Ada pusing sikit kek tu. Happy birthday. Bagi dapat gambar tu. Wanita hari ini. Kita bagi sedikit ucapan kepada nangis dia. Jangan nangislah. Apa ini? Bukan, ini kira dalam ikut payment itu sekali. Okey, terima kasih wanita hari ini. Saya harap saya harap kita berkekalan sampai di syurga tahu. Amin. Jangan nangis, jangan potong saya. Syafika, mungkin ada sedikit nak katakan sesuatu kepada Atu? Ya. Dia bukannya seorang yang macam ini sebenarnya. Apa tiba-tiba? Ya, hari ini kan hari Jumaat. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Atu, Syafika. Semoga berkekalan sehingga ke syurga. Datin Rebecca juga sampaikan salam buat suami dan juga anak-anak. Semoga berkekalan sehingga ke syurga juga. Encik Saiful pun sama. Terima kasih juga. Okey. Dan Atu, mungkin ada sesuatu yang betul-betul nak disampaikan kepada isteri sebelum kita berhenti berehat ni? Iyalah, apa-apa itulah saya minta maaf lah kalau saya tak pernah romantik ke apa macam dalam drama Korea. Tapi yang janjinya saya akan mencintaimu sepenuh hati saya. Cia. Setuba jauh. Okey dah. Cukup. Yang panjang-panjang tu PM-tepi ya. Okey, baik. Okey, kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Jom. Okey, thank you. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Boleh tak kalau kau? Jadi. Memang tidak lari, pandai lagi dari kau lelaki. Sementara mana kau mau cari, unduknya dan gelaran diberi satu sama nanti. Kalah atau menang, ada yang sampai menangis lampau berapi. Masa kecil, korang kenal each other ke tak sebenarnya? Kenal. Sebab Kak Bella, umur Kak Bella lagi atas pada Wani. So Kak Bella tengok Wani membesar dulu lah. Dia cakap saya tua lah tu. Wani jadi penyanyi sebab tengok Bella start dalam bidang seni dari kecil ke macam mana? Actually, Kak Bella dengan adik dia Didi memang sudah start dari kecil. Jadi Wani masa kecil pun memang selalu tengok diorang dia apa. Dulu tak ada YouTube kan. Betul, CD.
Itu dia pasangan selebriti di dalam Family Duo iaitu Bella Astilah dan juga Wani Khairi. Dan kita ada kedua-dua individu ini bersama kami di Wanita hari ini. Assalamualaikum Bella dan juga Wani Khairi. Cantik merah jambu hari ini. Thank you. Bella dan juga Wani, kalau dapat ceritakan kepada penonton kami di Wanita hari ini, menyertai Family Duo ini, apakah atau siapakah pendorong paling kuat kalian dalam keluarga untuk bersama-sama Family Duo ini? Sama, Mama. Betul. Kita orang berdua memang mama kita orang berdua. So memang Kak Bella macam ni, Kak Bella panggil Wani untuk join together as a duo. Dan of course the main support is our mum, because kami pun membesar dengan mak kita orang, mana-mana mak ikut. Ni pun mak Kak Bella ikut. Wani kecil hari ni. So kita datang sendirilah. Macam kalian berdua, adakah ini kali pertama digandingkan dan dari mana dapat chemistry itu sendiri? Okey, memang kali pertama. Sebelum ni Wani selalu dengan adik Bella, Didi. Jadi this time round Bella fikir why not dengan Wani kan. Sebab actually ramai yang cakap muka kita orang seakan-akan sama. So macam okay lah, excited lah for Family Duo. Memang Bella dengan Wani join ni for fun. Kalau ada rezeki menang Alhamdulillah. Tapi selebihnya tu lebih kepada pengalaman lah. Especially untuk Bella. Sebab Bella first time. Okay. Jika kita lihat persembahan Wani dan juga Bella Saban Minggu, semuanya memberikan persembahan yang terbaik. Boleh tak kongsikan kepada kami bagaimana dengan persediaan kalian berdua setiap minggu untuk berikan yang terbaik kepada penonton-penonton? Macam mana Kak Bella? Persiapan kita memang kebanyakannya yang betul-betul tu satu hari lah. Sebab contohnya hari Ahad kita live, hari Isnin je kita ada masa untuk fikir lagu, fikir arrangement, fikir konsep. Dan hari Rabu kita dapat muzik, hari Jumaat kita praktis, Sabtu soundcheck, Ahad full dress, live. Dia setiap minggu macam tu berulang kali. So memang kita punya mental dan fizikal kena kuat jugalah sebenarnya. So dalam persediaan yang kalian buat ni, ada tak selisih faham? Yalah, makin kita rapat makin susah. Kita nak bagi tahu salah ni. Ada tak selisih faham? Ada, of course. Tapi alhamdulillah mungkin sebab especially our age kan, kita banyak bertolak ansur lah. Kalau macam Bella kurang selesa, Bella akan kasih tahu Wani. Wani pun sama. So kita cari apa yang ada di tengah-tengah tu, so baru kita decide from there lah. Betul. Bella sendiri seorang ibu, boleh kalau saya tanyakan bagaimana Bella uruskan masa antara untuk buat persiapan persediaan dan juga uruskan anak-anak dan juga bersama suami? To be honest, bila Bella join Family Duo, memang Bella agak busy dan jadual tu agak padat. Sedih jugalah sebab Ara dengan Aiden tu selalu cakap, Mami ni asyik tiada di rumah sejak. So, tapi itulah orang kata pengorbanan kita sebagai seorang ibu kan. At the same time, of course, kadang Bella bawa je anak-anak pergi rumah Wani, practice, bawa pergi studio, so that diorang nampak ibu diorang punya kerja dan diorang nampak kita punya hustle kan, hard work Bagaimana kalian berdua melihat dari sudut persaingannya? Kalau kita lihat kontestan ataupun peserta lain, mereka memberikan saingan yang cukup sengit. Bagaimana kalian melihat ataupun mengambil itu sebagai satu cabaran? Macam kami, of course, walaupun kita nampak saingan itu ramai, tapi macam Wani selalu cakap dengan Kak Bella, it's okay, kita jangan ada apa orang kata dalam diri tu nak bersaing. Yang paling penting adalah setiap minggu kita buat persembahan yang bagus dan improve for ourselves. Sebab kita percaya kalau kita persembahkan sesuatu itu dengan hati yang ikhlas untuk semua orang enjoy, benda tu akan sampai. Selebihnya just terpulang. Don't pressure Betul. ourselves lah. Kalau kita tekan diri kita dan kita ada perasaan yang kurang baik terhadap peserta lain, itu kita dah anggap sebagai toksik lah. Jadi Bella tak nak. So macam especially Bella, ini pertama kali, jadi Bella nak benda ni orang kata berakhir dengan baik dan menjadi pengalaman yang paling orang kata indah dalam perjalanan Bella sebagai just go with the flow lah. Just go with the flow. Jadi Bella dan juga Wani, apakah harapan kalian berdua yang boleh dikongsikan bersama penonton di dalam Family Duo ini? Dengan harapan Bella, sangat-sangat mengharapkan semua orang mendoakan Bella dengan Wani dan support Bella dengan Wani dan rakan-rakan yang lain. Dan sekarang ni kita pun by vote juga, boleh vote kita setiap hari. Betul. Boleh undi kami setiap hari. Promo kita selit. Boleh undi setiap hari di extra.com.my/familyduo dan kena saksikan performance kita this week. Lagu apa, rahsialah. Sebab kita nak buat something yang satu message. Dah tak rahsia dah, dorang post. Ceritalah sikit apa menariknya. Yang menariknya of course macam untuk 3 minggu ke belakang kami dah tunjuk persembahan yang happy, fun, energetic.
Tapi untuk kali ini kita memang fokus kepada vokal. Kita tak menari. Ya, dan kita nak main emosi lah. InsyaAllah, insyaAllah. Baiklah, kami doakan semuanya yang terbaik buat Bella dan juga Wani. Semoga perjalanan karier korang juga berjalan dengan sangat-sangat baik. Amin. Baiklah, terima kasih sekali lagi kerana bersama kami di Wanita hari ini. Kita nak berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kami di Wanita hari ini. Terima kasih sebab setia bersama dengan kami selama 1 jam ni kan, Syira. Apa yang kita nak kongsikan lagi dengan penonton ni? Kalau boleh kita nak kongsikan apa yang penonton kongsikan kepada kami di Facebook kami daripada Natirah Muhammad Yusof. Katanya, pasangan yang telah Allah kurniakan kepada kita itulah jodoh kita. Yang manis-manis, yang indah-indah itu adalah harapan dan impian semua orang, tetapi bukan mudah untuk dapat semua yang didambakan. Memadailah jika sedang-sedang saja. Yang penting rumah tangga masih terus utuh dan juga harmoni. Wah. Dan Kamsiah Saifuddin pula cakap, dalam hikayat perkahwinan, perlunya persefahaman dan sikap bertolak ansur. Buang sikap ego dan panas baran yang menjadi punca hilangnya keharmonian dalam rumah tangga. Terima kasih kepada anda semua yang kongsikan pandangan anda, komen anda bersama kami di Wanita hari ini. Maaf kalau kami tak sempat nak baca semuanya. Okey, tapi sebelum tu kita juga nak dengarkan pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Jom kita tengok. Dengan pasangan juga. Okey, macam inilah untuk menyemarakkan cinta kita pada pasangan kita, tak kiralah dah lama ke, baru ke, orang kata apa, komunikasi lah. Kita kena bergurau senda. Dalam hubungan ni kita kena ada gurau senda. Kalau tak bergurau senda, dia macam sendu orang cakap kan. Okey, lagi satu, kita kalau ada pasangan tu, bagilah bunga bila ada hari jadi ke, anniversary ke, apa ke. Itulah. Okey. Kalau ikutkan tu, nak kata semarakkan cinta setiap hari tu tak adalah. Cuma apa yang saya praktikan dengan pasangan, kami sentiasa ingat hari lahir masing-masing, hari anniversary masing-masing, hari tunang pun kita orang ingat, sentiasa saling mengingatilah supaya benda-benda yang tari-tari penting tu kita sentiasa ingat dalam ingatan kita lah kan. Kalau saya ni, saya punya minat masak, saya suka bagi husband saya makan. Dulu sebelum kahwin kita orang sama-sama kurus kan. Bila dah kahwin ni dah masuk tahun ke-7, dah sama-sama naik sebab kita orang memang suka sama-sama makan. Itulah momen yang paling indah yang kita rasa bahagia. Okey, bila makan benda tu sedap, kita rasa sama bahagia. Itu dia pandangan orang ramai mengenai topik kita pada hari ini, semarakkan kembali cinta. Yana, kalau kita dengar semula tadi, bagi makan pun dah cukup untuk membahagiakan. Betul. Lepas tu salah seorang tadi tercakap, ingat tarikh-tarikh penting. Kalau tak ingat tarikh penting tu bahaya. Kalau Syira anniversary bila? 1 Februari 2020. Okey. Sebab ingat. Kalau Yana senang sikit, 21, 12, 21. Tu kalau lupa tu siap Syahiran. Tak adalah. Okey, baik. Kita pun dah sampai ke penghujung siaran. Okey, kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada anda. Dan esok, hari Sabtu, kita bawa satu topik yang santai-santai, yang seronok juga sebab boleh makan-makan. Dengan nostalgia kudapan lama. Bersama dengan rakan kami yang lain. Jadi terus bersama kami di Wanita hari ini. Kita berhenti di sini. Terima kasih sekali lagi. Okey, jumpa esok di Wanita hari ini. Assalamualaikum. Bye. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri.
aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur